A'udzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa kafa bihi min ni'mah. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Alhamdulillah wa salatu wa salam ala sayyidina Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Tahiyatan mubarakatan, tahiyatan wa salama. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillah, malam ni siri rihlah dakwah khusus untuk Syekh Muhammad Omar Al-Khatib daripada Tarikh Hadramaut. Tahu Tarikh Hadramaut? Hadramaut tu apa tu Hadramaut? Nasi Arab juga. Hadramaut yang orang tahu adalah restoran, tapi sebenarnya di sebalik restoran tu adalah ilmu agama Islam yang sampai ke tanah Melayu sebab tu masa dahulu. Sebab itu hubungan ilmu yang diambil daripada tanah Melayu ni, sebagai maklum kita tahu tauhidnya sifat 20. Kita belajar sifat 20 daripada Imam Abdul Hasan Al-Asy'ari dan Imam Abu Mansur Al-Maturidi. Itu semuanya jalan daripada ulama Ahlussunnah wal Jamaah daripada Hadramaut. Naam tabaan daripada luar negara yang lain, ulama-ulama Arab yang lain. Tapi dalam lembaran sejarah mengatakan ilmu Islam itu sampai daripada Hadramaut. Dan juga yang keduanya adalah Fiqh mazhab Syafi'i. Fiqh mazhab Syafi'i ini diambil daripada ulama yang mendidik orang-orang yang duduk di tanah Melayu. Jadi sebab tu kita mazhab Syafi'i. Kalau ulama yang mengajar kita mazhab Hanafi, kita semua Hanafi. Dia punya sifir dia macam tu je. Kenapa kita mazhab Syafi'i? Sebab ulama yang datang mengajar tok nenek moyang kita semua adalah ulama yang mengambil jalannya mazhab Syafi'i. Sebab tu kita bermazhab Syafi'i. Tak perlulah tanya soalan bila kamu berdaftar, bila kamu berdaftar jadi mazhab Syafi'i. Itu soalan orang bodoh je. Orang yang memahami kenapa dia duduk di Malaysia, di negeri dalam negeri sembilan ini, maka kita pun semua mesti ada hubungan. Dan yang ketiganya adalah ilmu tasawuf. Ilmu tasawuf kita ambil jalan Imam Al-Ghazali radhiyallahu anhu. Sebab tu kalau kita lihat daripada lembaran kitab-kitab ulama-ulama kita seperti Syekh Abdul Somad Al-Falibani, Syekh Wan Abdullah Al-Fatani, Syekh Muhammad Arsyad Al-Banjari, termasuk tokoh kemerdekaan tanah Melayu iaitu Syekh Abdullah Fahim, atuk kepada mantan Perdana Menteri kita, iaitu Abdullah Badawi. Abdullah Badawi tu atuk dia. Atuknya mengajar ilmu ini 3 tiang sari Melayu. Tetapi semuanya bersandarkan kepada Al-Quran dan Hadis. Betul lah, Al-Quran dan Al-Hadis itu rujukan yang pertama. Jadi Alhamdulillah, malam ni kita didatangi oleh ulama Quran Qiraat 10 datang dari Tarikh Hadramaut. Yang beruntung tuan-tuan, orang Pajam. Pajam ke Pejam? Pajam. Jadi Alhamdulillah, malam ni kita akan kongsi ilmu. Beliau akan menyampaikan tentang mukjizat Al-Quran. Nanti kita cerita tentang bagaimana mukjizat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nanti oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini kita Quran wa huwa wahyu daripada Allah Subhanahu Wa Taala, dan Nabi Muhammad SAW adalah sebaik-baik kekasih Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi insya-Allah saya dipahamkan ini tazkirah dulu, kemudian talqin suratul Fatihah. Nanti Syekh akan baca suratul Fatihah, semua ramai-ramai akan ikut ambil kata ijazah tabarukan sanad, yang mana beliau mempunyai 10 ijazah qiraan Quran, qiraat bacaan imam. Kita bacaan dah begitu.
Imam apa kita baca? Hafs an Asim. Dia ada Warash an Nafi', dia ada Susi Abu Abi Amr, Duri Abu Amr. Ini semua ada. InsyaAllah. Tafadhal baca. Ada 20 riwayat sebenarnya. Yang salah satunya ialah Imam Hafs an Asim punyalah banyak. Baik, insyaAllah al-an nastami' wa iyyakum bima fatahallahu alaih min Syekh Muhammad Omar Al-Khatib. Beliau pernah berkhidmat di Masjid Al-Bukhari Jalan Hang Tuah selama 2 tahun menjadi imam solat tarawih. Jadi al-an nastami'. Bismillah. Alhamdulillah Rabbil Alamin, hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultanik. Subhanaka la nuhsi thana'an 'alayka anta kama athnayta 'ala nafsik. Wa nusalli wa nusallim 'ala sayyidina Muhammadin sayyidil anbiya'i wal mursalin wa qa'idil ghurril muhajjalin ila jannati Rabbil Alamin. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله وصحبه حق قدره ومقداره العظيم وبعد. Dimulai dengan puji-pujian kepada Allah Subhanahu wa taala serta selawat dan salam kepada junjungan besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah penghulu yang terawal dan penghulu yang terkemudian daripada hamba Allah Subhanahu wa taala. Maknanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam akan memimpin umat yang terawal dan umat yang terakhir sehinggalah masuk ke dalam jannati Rabbil Alamin, masuk ke dalam syurga Allah Subhanahu wa taala, pemilik semesta alam. Dan kemudian dibacakan sirah selawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah alladhi jama'ana wa iyyakum fi baitin min buyutihi ala dhikrihi wa syukrihi wa ala ta'allumul ilmi syarif fi al-waqt al-mubarak ma baina al-maghrib wal-isha. Dan segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kepada kita keizinan dan taufik daripada Allah Subhanahu wa taala sehingga kita dapat duduk menuntut ilmu di antara maghrib dengan isya. وقد جاء في كثير من الآثار أن الإنسان وإن دخل الجنة يندم على الأوقات التي أضاعت له وضيعت له في غير عبادة فضلا على أن تكون في معصية والعياذ بالله. Di dalam satu riwayat Al-Athar disebutkan nanti di hari kiamat kelak ada manusia yang akan merasa menyesal kerana tidak menggunakan waktu yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk melakukan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahkan yang lebih teruk, orang-orang yang menggunakan waktu yang diberikan Allah dengan maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. وجاء في هذا الأثر أن من استغل وتبارك بالعبادة في الأربع الأوقات كان أقل ندما وأخف حزنا على الأوقات التي ضاعت له في الدنيا. Disebutkan juga di dalam azhar, sesiapa yang menjaga 4 waktu yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala ini, mereka menggunakan 4 waktu ini, mereka walaupun menyesal, tetapi menyesal mereka kurang daripada menyesal yang sebenarnya kerana mereka telah menggunakan 4 waktu ini. والأربع الأوقات هذه ما قبل المغرب بنحو ربع ساعة وبعد المغرب إلى العشاء فهذه وقتان. Yaitu waktu yang pertama ma qabla al-maghrib, sebelum maghrib lebih kurang dalam di antara sebelum maghrib itu 15 minit sebelum maghrib dan ba'da maghrib dan lepas maghrib sehingga isya. وما قبل الفجر ولو بدقائق وما بعد الفجر إلى الإشراق. Dan yang kedua itu sebelum subuh, sebelum subuh dan selepas subuh sampai waktu isyraq, iaitu waktu syuruk. فمن استفاد وعبد الله في هذه الأوقات كان أقل ندما وكان من الذين تداركوا جزءا كبيرا من أعمارهم بسبب أنهم عبدوا الله في الأوقات المباركة المخصوصة. Maka orang yang menggunakan 4 waktu ini apabila dikumpulkan nanti di hari kiamat kelak,
dalam ramai-ramai orang yang menyesal kerana tidak menggunakan waktu, orang ini juga menyesal tetapi dia mempunyai kelebihan kerana menjaga 4 waktu ini. فالحمد لله الذي قال لنا في كتابه قد جاءكم من الله نور وكتاب مبين. Sesungguhnya kita mengambil daripada firman Allah Subhanahu wa taala yang berbunyi, sesungguhnya qad ja'akum minallah, telah sampai daripada Allah Subhanahu wa taala kepada kalian, kepada kamu, minal nurun wa kitabun mubin, cahaya Allah Subhanahu wa taala dan kitab yang nyata. فالنور المبين هو نبيكم محمد صلى الله وسلم عليه وعلى آله والذي تحتفلون هذا الشهر بولادته الشريفة صلى الله وسلم عليه وعلى آله. Yang disebutkan dengan nurul mubin, cahaya yang nyata itu, sebagaimana disebutkan oleh ahli tafsir, mengatakan itu adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan alhamdulillah kita berada di dalam bulan yang mana bulan yang dinisbahkan dengan hari kelahirannya. والكتاب المبين هو القرآن الكريم الذي هو بين أيدينا نسأل الله أن يفتح لنا ولكم فيه. Dan kitabul mubin adalah Al-Quranul Karim yang kita menanggung dan membacanya. Maka kita mohon kepada Allah SWT, mudah-mudahan Allah SWT membukakan kita jalan untuk memahaminya. وبفضل نبينا محمد صلى الله وسلم عليه وعلى آله استطعنا قراءة هذا القرآن الذي هو كلام الإله سبحانه وتعالى. Dengan sebab izin dan taufik Allah Subhanahu wa taala, kita diizinkan Allah Subhanahu wa taala untuk membaca kalam Allah, membaca Al-Quranul Karim. ولذلك قال الله سبحانه وتعالى ولقد يسرناه بلسانك لتبشر به المتقين. فإن كان النبي صلى الله عليه وسلم هو الأصل في تلقي هذا القرآن وتيسر بلسانه، ولو لم يقرأه النبي صلى الله وسلم عليه وعلى آله ما استطاع أحد أن يقرأ كلام الإله سبحانه وتعالى. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala yang memberikan kepada kita, sesungguhnya kami, kata Allah Subhanahu wa taala, telah memudahkan engkau wahai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan membaca Al-Quranul Karim, sehinggakan dimudahkan dengannya kepada umatnya untuk membaca Al-Quranul Karim. Maka lihatlah, sebenarnya Al-Quran itu susah hatta untuk dibaca, tetapi disebabkan yang memulakan membacanya adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka umatnya dipermudahkan untuk membaca Al-Quran. فوصل لنا القرآن الكريم بسهولة وبلطف بلسانه صلى الله وسلم عليه وعلى آله وتحمله عنا جميع أعباء هذا الوحي العظيم الثقيل. Dan disebabkan Allah Subhanahu wa taala memuliakan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan Nabi Muhammad memulakan dengan membaca ayat suci Al-Quran itu, maka dipermudahkan umatnya untuk membaca Al-Quranul Karim. وعرفنا أنه تحمل هذا العبء مما نقله لنا ساداتنا العلماء والصحابة والتابعين ومن بعدهم من علماء السيرة، أنه صلى الله وسلم عليه وعلى آله كان يتلقى الوحي بتعب وعناء، فكان ينزل عليه الوحي في شدة الشتاء فيتصبب عرقا من ثقل هذا الوحي وثقل هذا القرآن الكريم. Dan disebutkan di dalam riwayat orang terdahulu daripada sahabat dan para tabi'in, juga para ahli al-Qur'an, iaitu orang-orang yang mengetahui tentang sejarah Nabi, sejarah baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ketika mendapat wahyu daripada Allah Subhanahu wa taala, punya jerit perih, penat menanggung Al-Quran, wahyu yang turun daripada Allah Subhanahu wa taala, sehingga kan disebutkan ketika waktu subuh, waktu sejuk, musim sejuk, Nabi sallallahu alaihi wasallam apabila turun wahyu, maka berpeluh tubuh badan Nabi sallallahu alaihi wasallam. وما نزل عليه الوحي بالقرآن الكريم وهو راكبا بعيرا إلا برك البعير والتصق في الأرض من ثقل الوحي. Sehingga kan disebutkan kalau Nabi sallallahu alaihi wasallam sedang naik unta, naik tunggangan, wahyu turun ketika itu, maka unta akan berhenti dan akan duduk ke bawah, menunjukkan beratnya tanggungjawab untuk menanggung ayat suci Al-Quran. وقد نزل عليه الوحي صلى الله وسلم عليه وعلى آله وكان رأسه على فخذ السيدة عائشة أم المؤمنين أمنا رضي الله عنها فقالت كاد أن يخلع فخذي. Dan juga diriwayatkan, disebutkan ketika mana Sayyidatina Aisyah
radhiyallahu taala anha, ummul mukminin, ibu kepada seluruh orang mukmin, ketika mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mendapat wahyu sedangkan baginda Rasulullah SAW sedang baring di pangkuannya, maka kata Sayyidatina Aisyah, seakan-akan pehaku ini nak tercabut. فلم يكن تلقيه للقرآن الكريم أمرا سهلا ولا أمرا عاديا، بل كان أمرا صعبا ثقيلا عليه، وهو الذي أهله مولاه سبحانه وتعالى لهذا الحمل الثقيل، فتحمل عنا العناء ووصل لنا القرآن بكل لطف وسهولة، وصرنا نقرأه بفضل الله تعالى بلا عناء ولا تعب. Dan lihatlah bagaimana Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menanggung kesemua kesusahan itu, dan umatnya dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala tanpa ada kesusahan seperti mana ditanggung oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini adalah kurniaan Allah kepada umat Nabi sallallahu alaihi wasallam melalui Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. فرغبنا رسول الله صلى الله عليه وسلم في تعظيم هذا الكتاب وكثرة تلاوته وتفهم معانيه. Dan inilah yang disuruh oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi mengajak kepada kita, Nabi menganjurkan kepada umatnya supaya membaca Al-Quranul Karim dan kemudian mengambil erti dan pemahamannya serta mentadabburinya. فمن ذلك قوله عليه الصلاة والسلام اقرأ القرآن فإنه يأتي يوم القيامة شفيعا لأصحابه. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, bacalah kamu Al-Quran, sesungguhnya nanti di hari kiamat kelak Al-Quran akan menjadi penyelamat pada sahibi, pada orang yang membacanya di dunia. وكان يقول عليه الصلاة والسلام في سورة تبارك المانعة من عذاب القبر. Disebutkan di dalam fadilat suratul Mulk, Tabarakalladzi biyadihil mulk, itu kelebihan orang yang membaca, mengamalkan pembacaan surah ini akan dibebaskan daripada azab kubur. وهو الذي أوثق شافع كتاب الله سبحانه وتعالى كما جاءنا في أحاديث النبي صلى الله وسلم عليه وعلى آله. Sebagaimana yang paling awsaq, paling terpercaya yang disebutkan di dalam riwayat mengenai kelebihan surah ini. وكان أوثق شافع لأن القرآن له شفاعتان، فالشفاعة الأولى إخراج صاحبه من العذاب، والشفاعة الأخرى يناشد الإله سبحانه وتعالى في أن يرقي هذا العبد الذي كان يتلوه في الدنيا، والذي كان يحفظه في الدنيا، والذي كان يعلمه في الدنيا، فيناشد ربه في أن يرفعه الدرجات العظمى بعد أن تشفع فيه في إخراجه من العذاب. فله شفاعتان، شفاعة الرفعة والمقام والدرجات العلى في الجنة، وأيضا إخراجه من العذاب. ولذا قالوا له القرآن صاحب الشفاعتين، الشفاعة في الترقي والشفاعة في المنع من العذاب والعياذ بالله. Dan juga Al-Quran ini mempunyai kelebihan yang Allah beri kepadanya, dua keistimewaan, memberikan syafaat yang dua syafaat. Syafaat yang pertama adalah mengeluarkan hamba Allah Subhanahu Wa Taala, mengeluarkan si pembacanya daripada azab api neraka, dikeluarkan. Dan yang keduanya adalah orang-orang yang membaca Al-Quran, orang-orang yang menghafaz Al-Quran, orang-orang yang mengajarkan Al-Quran akan dinaikkan martabat oleh Allah Subhanahu Wa Taala, dinaikkan derajat oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Oleh sebab itu disebutkan dalam riwayat, Al-Quran itu nanti di hari kiamat akan memberi dua syafaat kepada hamba Allah Subhanahu Wa Taala, maknanya kepada orang yang menjaganya, orang yang menghafaznya, iaitu yang pertama sekali adalah orang itu akan dibebaskan dari api neraka, dan yang kedua diangkat orang itu daripada martabatnya yang bawah hingga ke atas. ومن عظمة القرآن أن النبي صلى الله وسلم عليه وعلى آله عرفنا شيئا من هذه العظمة، فقال عليه الصلاة والسلام في من حفظ القرآن: من حفظ القرآن فقد أدرجت النبوة بين جنبيه إلا أنه لا يوحى إليه. وهذا معنى أن الله سبحانه وتعالى رقاه مراقي عالية حتى كاد أن يصل إلى درجة النبوة، وهذه رفعة لم ترد في أي أعمال إلا في هذا الكتاب الكريم. Menyatakan tentang kemuliaan orang yang menghafaz Al-Quran. Barang siapa yang menghafaz Al-Quran,
maka Allah Subhanahu Wa Taala akan kurniakan kepadanya seakan darjat kenabian. Tetapi Allah tidak mewahyukan kepada mereka. Nak menunjukkan di sini bagaimana besarnya ganjaran yang Allah berikan kepada orang yang hafaz Al-Quran. Seakan-akan dia sudah sampai martabat kenabian, tetapi tidak diberikan wahyu oleh Allah SWT, maknanya dia bukanlah Nabi. بل إنه جاء عليه الصلاة والسلام في أن البنت أو الولد إذا حفظ القرآن كان سببا في إهدى أبويهما تاجان من نور يوم القيامة ضوءه أكبر من ضوء الشمس في الدنيا. قال عليه الصلاة والسلام من حفظ القرآن ألبس أبواه يوم القيامة تاجان من نور ضوءهما أكبر من ضوء الشمس في الدنيا. Dan anak-anak lelaki atau perempuan yang menghafaz Al-Quran, Allah Subhanahu Wa Taala akan berikan kelebihan kepada ibu bapanya dengan memakaikan mahkota daripada syurga Allah Subhanahu Wa Taala. Dua ibu bapanya nanti akan dipanggil oleh Allah Subhanahu Wa Taala untuk dipakaikan mahkota daripada syurga, dan cahaya mahkota itu lebih bersinar daripada cahaya matahari yang ada di dunia. Azan bagi khamsah dan فقال العلماء رضوان الله عليهم هذا إذا كان أبواه يلبسان التاجان من نور الذي ضوءهما أكبر من ضوء الشمس، فماذا يفعل بالذي حفظ القرآن نفسه؟ Kalaulah ada ulama kata, kalaulah itu hadis mengenai kelebihan mak bapak yang hantar anak untuk hafaz Al-Quran, bagaimana anaknya hafaz Al-Quran? فقال عليه الصلاة والسلام يقال للقارئ يوم القيامة قارئ القرآن وحافظه اقرأ وارقى ورتل كما كنت ترتل في الدنيا فأن منزلتك عند آخر آية تقرأها. Dan disebutkan dalam riwayat nanti di hari kiamat kelak, orang-orang yang menghafaz Al-Quran, orang-orang yang banyak membaca Al-Quran, nanti akan ada suara yang mengatakan Iqra, bacalah dan naikkanlah derajatmu, dan bacalah ayat Al-Quran sebagaimana kamu memperbanyakkan ayat Al-Quran dibaca di dunia, sampai mana kamu baca. بل إن حتى القرآن الكريم أورد فيه مولانا سبحانه وتعالى وذكر لنا أن الذين يختارهم لحفظ كتابه وتعليم كتابه والاتصال بكتابه والعمل بما فيه هم الذين اصطفاهم ونقاهم من خلقه. فقال في الآية الكريمة سبحانه وتعالى ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا، أي الذين اخترناهم لكتابنا الكريم. Dan sehingga kan kalau kita lihat orang-orang yang membaca Al-Quran, orang-orang yang menghafaz Al-Quran, orang-orang yang menjaga Al-Quran, ini adalah orang-orang yang dipilih oleh Allah Subhanahu Wa Taala dari kalangan hamba Allah Subhanahu Wa Taala. Sebagaimana firman Allah Subhanahu Wa Taala yang berbunyi, kemudian kami wariskan kitab ini kepada orang-orang yang telah kami sucikan hati mereka, untuk kami pilih mereka memegang ayat suci Al-Quran, maknanya menjaga Al-Quranul Karim. فقال تعالى ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا وقسمهم إلى 3 أقسام، فقال فمنهم ظالم لنفسه، والظلم لا يكون للنفس إلا بمعصية الإله سبحانه وتعالى. فقال تعالى فمنهم ظالم لنفسه ومنهم مقتصد ساعة وساعة ومنهم سابق بالخيرات بإذن الله ذلك هو الفضل. Dan kemudian Allah Subhanahu Wa Taala berfirman menyambung ayat yang sebelum tadi. Allah Subhanahu Wa Taala meletakkan 3 bahagian orang yang diberikan Allah Al-Quranul Karim itu. Yang pertama, faminhum zalimun li nafsi. Golongan yang pertama ialah orang yang mendapat Al-Quran tetapi dia menzalimi diri dia dengan Al-Quran. Maknanya dia sentiasa membuat maksiat pada Allah SWT, sentiasa membuat dosa pada Allah SWT. Adapun golongan yang kedua, wa minhum muqtasid, iaitu golongan
yang mana sekejap dia buat baik, sekejap dia dosa. Sekejap dia buat pahala, sekejap dia buat dia buat maksiat. Maknanya sekejap dia buat baik, sekejap dia tidak buat baik. Dan yang ketiga, faminhum sabiqun lil khairat, iaitu orang-orang yang diberikan keutamaan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk membuat kebaikan padanya. قال تعالى ومنهم سابق بالخيرات بإذن الله ذلك هو الفضل الكبير. ثم قال في الآية بعدها سبحانه وتعالى جنات عدن يدخلونها. وهنا توقف علماء أهل التفسير وعلماء أهل اللغة وعلماء الشريعة فقالوا الله سبحانه وتعالى شمل الثلاثة الأقسام بدخول الجنة. Kemudian ayat selepas ni Allah Subhanahu wa taala tadi sebut 3 golongan, zalikal fadlul kabir, demikianlah kurniaan Allah yang maha besar. Kemudian Allah Subhanahu wa taala sambung dengan mengatakan yadkhulunaha jannatu adni yadkhulunaha, iaitu syurga Aden yang mana mereka akan dimasukkan ke semuanya. Para ahli tafsir, para syariat, bila ayat yang dibacakan jannatu adni yadkhulunaha, maka ahli tafsir, ahli syariah berhenti kerana tiga jenis hamba Allah yang berbeza-beza sifatnya dengan amalan mereka, tetapi Allah kata jannatu adnin yadkhulunaha, mereka semua akan masuk dalam syurga Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Walaupun mereka itu ada buat dosa, ada yang sekejap buat baik, buat dosa, dan ada yang tapi tetap dimasukkan semuanya dalam syurga Allah Subhanahu wa taala, kerana dengan kelebihan Al-Quran Allah tetap memasukkan hamba-Nya ke dalam syurga Allah Subhanahu wa taala yang telah diberikan Al-Quran tersebut. وليس معنى هذا أنهم يدخلون الجنة وهم عصاة لله سبحانه وتعالى، وإنما المعنى الذي اهتدوا به أهل التفسير والعلماء أن هؤلاء المرتبطون بالقرآن الكريم يوفقون دائما للتوبة، فلا يموتون ولا تأتيهم ساعة الوفاة إلا وهم تائبين لله سبحانه وتعالى منيبين لربهم ببركة اتصالهم بهذا الكتاب الكريم. Bukanlah maknanya kalau macam tu buat maksiat pun masuk dalam syurga juga. Bukan begitu. Itu maksudnya nanti sebelum mereka kembali ke akhirat, maknanya sebelum mereka meninggal dunia, Allah akan berikan mereka hidayah sehingga kan mereka sempat bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala, dan Allah menerima taubat mereka. Walidha Allah Subhanahu wa taala yaqul fihi innahu al-Qur'anun karim. Oleh sebab itu, dengar bagaimana apa yang Al-Quran itu dinisbahkan Al-Quran Al-Karim, fahuwa dhu fadlin wa takarrumun ala ahli, iaitu Al-Quran itu memuliakan kepada ahlinya. Walidha qala alaihi salatu wassalam ahlul Quran hum ahlullahi wa khassatuh. Oleh sebab itu Rasulullah SAW mengatakan ahlul Quran adalah ahlullah. Ahlul Quran adalah orang-orang yang dinisbahkan kepada Allah Subhanahu wa taala, dan mereka adalah orang teristimewa di sisi Allah Subhanahu wa taala. فنسأل الله سبحانه وتعالى لنا ولكم أن يجعلنا من الذين قرأوا القرآن واجتنبوا نواهيه وعملوا بما فيه، وأكرمهم الله سبحانه وتعالى بالتقوى والصلاح، أكرمهم بشفاعة القرآن وبالترقي بالقرآن والمغفرة بالقرآن. ونسأله سبحانه وتعالى لنا ولكم التوفيق والرشاد، وأن يختم لنا بالحسنى وهو راض عنا في خير ولطف وعافية، والحمد لله رب العالمين. آمين يا رب العالمين.